satu perkara yang sangat penting yang ingin saya maklumkan dan saya ingin pohon kerjasama terutama sekali kepada pihak media. Hari ini kita telah meneliti beberapa laporan media dengan mendapatkan pengesahan tentang kesahihan berita-berita yang dilaporkan. Sebab kita sangat menghargai laporan-laporan media kerana ianya satu daripada sumber kita mendapatkan apakah situasi yang berlaku, dan kita sama sekali tidak menafikan peranan media, sama ada media cetak, media elektronik, media konvensional dan juga social media adalah penting. Kita akui itu. Namun begitu, kedapatan beberapa laporan berita yang telah disensasikan secara berlebihan. Ya. Kita ingin memohon kerjasama semua agensi berita dan pelapor-pelapor termasuklah di media elektronik dan media cetak memastikan kesahihan satu-satu laporan supaya tidak berlaku laporan yang sengaja disensasikan. Ini hanya dapat dilakukan dengan adanya kesedaran dan persefahaman di peringkat mereka-mereka yang menerbitkan berita-berita. Ada perkabaran misalnya yang menyatakan ramai yang akan muflis kerana perkara tertentu. Kita menyemak dengan Kementerian Keuangan misalnya, sedangkan trend jumlah berlakunya kemuflisan dalam negara kita sedang meningkat turun dengan secara yang begitu ketara sekali, berbeza dengan apa yang dilaporkan. Saya menyebut ini secara umum kerana saya tidak mahu nak single out mana-mana satu laporan. Laporan tentang dihidangkan makanan-makanan RMT di sekolah, bila disemak foto yang digunakan, gambar yang digunakan sebenarnya bukan pun di bawah skim yang berkenaan misalnya. Ataupun pelaporan tentang berpuluh-puluh ribu, berbelah-belah ribu klinik akan tutup kerana tidak ada bekalan ubat. Bila disemak 11,000 tu dah termasuk macam-macam klinik, poliklinik, rumah salin dan sebagainya. Jumlah klinik yang menjual ubat-ubatan tak sampai pun sebanyak itu. Jadi angka itu tidak begitu tepat dan telah disensasikan. Dan kekurangan bekalan itu berlaku pada 1-2 jenis ubatan yang mengikut laporan Kementerian Kesihatan tidaklah membawa kepada beribu-ribu klinik akan ditutup. Ya. Jadi ada elemen kebenaran sebahagiannya, tetapi mungkin telah terlebih, gula dan garamnya telah terlebih sedikit. Jadi saya minta mestilah kita memberi laporan seberapa tepat yang boleh, kerana kita tidak mahu memberi bukan saja gambaran yang salah, ya, sebab ini semua ada kaitannya dengan soal kenaikan harga, panic buying, dan tidak membantu dalam usaha kita nak mengawal impak daripada inflasi dan kenaikan harga barang. Mungkin kita tengok ia hanya sebagai satu laporan yang biasa, tetapi dia boleh memberi kesan. Kalau satu pelaporan yang tidak tepat, kalau berlaku panic buying, mungkin akan berlaku kekurangan supply barangan-barangan yang tertentu, atau menggalakkan orang untuk menyorok barang-barang tertentu dan sebagainya. Jadi soal communication, pemberitaan yang benar juga mempunyai peranan yang besar yang boleh membantu jawatan kuasa ini. Maka jawatan kuasa kita ingin memohon kerjasama semua pihak-pihak media untuk membuat pelaporan seberapa tepat yang boleh, dan kalau ada angka ataupun data yang ragu, eloklah dirujuk lebih lanjut, diselidiki lebih lanjut dengan pihak-pihak yang berautoriti supaya rakyat di luar sana mendapat berita yang tepat tentang satu-satu keadaan. Pun begitu, macam saya kata tadi, jawatankuasa sangat menghargai apa jua perkara yang dilaporkan, dan di mana pada hari ini kita telah dibentangkan dengan pelaporan sentimen analisis
berdasarkan pada pelaporan dalam sosial media dan juga sentimen analisis berasaskan kepada finding yang dijalankan secara berterusan oleh beberapa agensi-agensi tertentu. Maknanya kita menghargai pemberitaan yang datang daripada segenap lapisan, tetapi kita mengharapkan berita itu adalah berita-berita yang tepat dan benar dan tidak menimbulkan keresahan orang ramai kerana berita-berita yang terlebih disensasikan. Itulah 2-3